Dan ada orang yang dia memang bukan tak boleh terima, dia tak boleh nak tinggal. Itu masalah juga. Yang pertama tak boleh terima, yang kedua tak boleh tinggal. Aku ni memang daripada kecil macam ni. Itu satu masalah juga kan. Dah 7 keturunan dah buat benda ni. Jadi satu masalah juga kepada keadaan tersebut. Jadi kita tengok bagaimana pandangan-pandangan ataupun keadaan ini dalam dari sudut agama lah. Dari segi hukum dia adalah sunat. Kalau dari Syafi'i dia hukum sunat, mentalkinkan mayat yang telah mukallaf selepas proses perkebumian kebumikan mayat tersebut kan. Kerana apa? Kerana sekejap lagi dia akan bawa hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara tersebut. Walaupun dia akan sebut, walaupun hadis-hadis tersebut kebanyakannya telah disebut oleh ulama-ulama bahawa hadis-hadis tersebut dhaif kan. Apa dalil dia? Dalil yang mengatakan bahawa benda itu sunat, satu hadis daripada ini dia punya apa, bagaimana Imam Syafi'i ini ataupun fuqaha Syafi'i mengatakan bahawa tersebut adalah benda yang harus ataupun yang dibolehkan. Dia pernah walau bagaimanapun, walaupun benda tersebut adalah harus, tetapi dia menyebutkan sini kebanyakan hadis-hadis yang tersebut berkaitan dengan talqin ini adalah kebanyakannya dhaif. Ini benda-benda yang kita kena tahulah kan. Walaupun kita nak buat, kita boleh buat, ataupun kita tak nak buat pun tak ada masalah, kita tak payah buat. Imam An-Nawawi menyebut dalam kitabnya Raudah, hadis ini walaupun lemah tetapi telah diperkuatkan oleh satu hadis yang lain. Masyarakat manusia mengamalkan semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara tersebut. Maknanya walaupun hadis itu dhaif, tetapi dia kata ada hadis-hadis lain yang menguatkan dia ataupun yang menyokong hadis tersebut walaupun dia dhaif. Dan dalam hadis, semua hadis sahih yang berkenaan dengan talqin mayat ini disebut dalam sahih Bukhari, ceritakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Bacalah talqin kepada orang yang hendak mati kalimah la ilaha illallah. Ini hadis sahih. Daripada hadis inilah perbincangan ulama berkenaan dengan hukum dia. Sekiranya kita baca dia, makna dia mautakum adalah dia setelah mati, maka maknanya talqin lah. Sekiranya kita baca dia di samping hendak mati, maknanya belum mati lagi. Itu perbincangan ulama berkenaan dengan perkara ini, yang mengatakan dia harus dibolehkan. Dan menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, keharusan membaca talqin didasarkan kepada amaran para sahabat berdasarkan yang dinyatakan oleh Rashid bin Sa'ad, Damrah bin Habib dan Hakim bin Umair. Mereka menjelaskan apabila kubur telah diratakan dan orang ramai telah beredar, adalah dibacakan talqin kepada mayat di dalam kubur tersebut. Maknanya dibolehkan, ataupun diharuskan. Cuma ada yang mengatakan adakah dia sunat? Adakah dia sunat? Itu perbincangan juga. Ada yang mengatakan dia tidak sunat, cuma dia boleh, harus kan. Makna sunat ni makna kalau buat dapat pahala. Begitu. Kalau harus ni buatlah, tak ada apa pun. Begitu. Bagaimanapun kita tengok pandangan-pandangan, ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan dia tidak boleh. Tidak boleh kerana dia termasuk dalam bab bid'ah kan. Kita baca, ataupun kita dengar disebutkan. Di antaranya pandangan daripada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dia mengatakan perkara tersebut tidak ada dalam agama dan dia adalah satu perkara yang bid'ah. Hujah dia kata kerana tidak ada satu hadis sahih yang mengatakan tentang talqin selepas dikubumikan ini. Memang tak ada hadis sahih. Tak ada satu hadis sahih yang menceritakan tentang talqin mayat ni. Cuma banyakkan hadis adalah hadis-hadis yang dhaif. Manakala menurut Imam An-Nawawi,
galakan membaca talqin ke atas mayat selepas pengkebumian juga dinaskan oleh fuqaha Asy-Syafi'i. Tadi disebut dah. Di antaranya ulama-ulama seperti Al-Qadhi Husain, Abu Sa'id Al-Mutawalli, Asy-Syaikh Abu Al-Fath An-Nasi Al-Maqdisi, Abu Al-Qasim Ar-Rafi'i, dan lain-lain lagi. Ini yang mengatakan di kalangan apa nama ulama yang mengharuskan bacaan talqin tersebut. Menurut Imam An-Nawawi, hadis tentang talqin yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani adalah lemah. Tetapi ulama-ulama hadis dan lain-lainnya mengambil sikap longgar dalam menghadapi hadis-hadis ini mengenai kelebihan dan galakan untuk beramal. Maknanya sebab apa? Dia benda-benda yang macam ni, yang paling penting adalah bila kita nak buat, kita tahu yang pertama. Yang kedua, janganlah sampai menjadi perkara ini satu perkara yang lagi rumit. Maknanya benda ni adalah satu perbincangan ulama yang mengata begini dan begini, tapi kita ambil jalan sampai bergaduh kita, kan? Ulama dia bincangkan secara ilmunya, dan dilontarkan pandangan-pandangannya secara ilmunya. Tetapi bila kita debat beramal ini, seolah-olah kita lebih hebat daripada ulama. Begitu, kan? Maknanya kalau kita nak beramal, kita boleh beramal, kita boleh buat. Dan kalau kita tak nak beramal, tak ada masalah juga, kan? Begitu. Janganlah kita menjadikan perkara ini satu perkara yang menyebabkan kerana benda ni benda-benda khilaf di kalangan ulama ataupun perbahasan ulama, menyebabkan bergaduh habis satu kampung, kan? Itu persoalan dia, kan? Kalau siapa nak pegang yang pandangan daripada Ibn Taymiyah, dia boleh, tak ada masalah. Sebab mungkin pandangan mereka ini, pandangan daripada ulama-ulama ini adalah lebih kita kata lebih tegas. Kerana apa? Dia melihat kepada satu sandaran dalil hujah yang kuat. Bila tak ada hujah-hujah yang kuat, maka dia tolak, kan? Baguslah, kan? Cuba yang kedua, yang mengamalkan ini, maka dia boleh beramal. Kerana hadis-hadis yang lemah ini boleh kita beramalkan, tetapi kita tak boleh nak berhujah. Tak boleh nak kata ni tak boleh, sebab dia adalah taraf dia adalah lemah. Tetapi masalahnya yang berlaku adalah bila dua keadaan ini bertembung lah. Bila bertembung, jadi kadang-kadang kita melihat yang menjadi mangsa adalah orang yang tidak tahu. Orang yang tak tahu dia pening, kan? Orang yang tahu tak apa. Saya pernah pergi satu tempat, satu kebumian, bila lepas dah apa nama ratakan kubur dan sebagainya, anak si mati ni ambil lah tikar, dia letak kat situ, kan? Letak atas tu lah. Saya faham lah mana dianya nak talqinkan. Dan ada seorang ustaz tu, dia sanggup lah untuk talqin. Tapi datang seorang lagi, dia datang, dia kata tak payah, dah selesai dah, kan? Jadi ustaz tu pun, iyalah, tak payahlah, tak ada masalah, maknanya selesai di situlah. Cuma persoalannya yang menjadi masalah, orang sekeliling tu pening, terpinga-pinga. Kenapa, kan? Sejak apa sekejap apa tika, lepas tu tarik balik, kan? Jadi yang menjadi masalahnya orang ni, yang orang yang tak tahu. Tak tahu, kalau dia belajar dan bertanya tak apa. Bila dia tahu, dia pun buat hukum sendirilah. Itu masalah, kan? Jadi persoalan ini adalah benda-benda yang selalu, sebab itu berlakulah dalam masyarakat, dalam masyarakat kita. Kita kena tengok satu keadaan, kadang-kadang satu keadaan itu memerlukan, mungkin memerlukan kita untuk berada di situ, untuk kita raikan masyarakat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin keadaan itu memerlukan kita berlapang dada lah, berlapang dada. Tapi kita tidak menolak dalam agama ataupun dalam kaedah ilmu ni, kita tidak boleh menolak satu hujah ataupun satu pandangan yang mempunyai hujah yang kuat. Tak boleh. Kita tak boleh nak kata tu sebab bahaya. Sebab isu ni kalau sebut, kan, orang kata ustaz ni Wahabi dan sebagainya, kan? Macam tu. Orang pandangan masyarakat begitu. Jadi oleh sebab itu, bila kita nak, kita kena fahamkan masyarakat, supaya dia tidak menimbul fitnah lah, fitnah.
Jadi orang tanya saya, habis nak ambil yang mana? Saya kata dua-dua boleh ambil, tak ada masalah. Dua-dua boleh ambil. Siapa nak beramal dengan yang kuat, yang hujah yang kuat, maka dia boleh beramal. Siapa yang nak ambil ini pandangan-pandangan ulama yang dilontarkan oleh pandangan ulama, bukan seorang ulama. Beberapa orang ulama yang mengatakan perawi ini adalah harus, maka kita boleh ambil. Boleh ambil. Yang paling penting adalah keharmonian. Keharmonian satu-satu masyarakat, satu-satu keadaan itu kita kena jagalah, supaya mana, supaya tidak berlakulah benda yang tak elok kan. Itu yang paling penting. Sebab apa? Hujah-hujah yang dilontarkan oleh orang-orang yang menolak ini pun dia mempunyai hujah juga. Dan setiap orang ataupun setiap hadis-hadis yang diceritakan itu dikoreksikan, dibentangkan apa masalah dia kan. Jadi itu pandangan dia. Jadi dalam agama ni kita lebih kepada melapang dada kan. Kita tengoklah mana yang terbaik, yang terbaik. Kalau kita kerana benda ni kita nak bermasam muka, saya rasa pandangan peribadi saya rasa tak berapa tepat lah. Tak berapa tepat. Kerana apa? Banyak lagi perkara-perkara lain yang kita boleh bincang, boleh bincang, ruang-ruang yang kita boleh bincang, duduk bersama, supaya mana keadaan ini tidak menjadi tak elok. Kenapa fitnah itu lebih besar kan? Minta maaf saya sebut satu contoh di kampung saya ni, contoh tak ada nak kata mana-mana pihak, sebagai contoh. Ada seorang ustaz tu, dia balik daripada Pakistan. Lepas tu dia terus, lepas dia balik tu orang lantik, orang minta dia jadi kuliah maghrib dan sebagainya. Dia terus bagi hukum, mengatakan bahawa zikir sembahyang, baca doa lepas sembahyang ni bid'ah. Bid'ah dalam neraka. Saya balik satu hari saya balik di kampung. Jadi seorang pakcik tu tanya saya, dia kata, betul ke Ustaz baca doa masuk neraka? Dia kata saya kan, habis nak baca apa, dia kata kan, baca doa pun masuk neraka. Kau pergi masjid masuk neraka juga, dia kata. Dia tanya saya kan. Jadi dia kata pakcik dia tak pergi dalam masjid sebab pakcik tak tahu kan, takut nanti pergi masjid baca doa masuk neraka, baik baca doa kat rumah, tengok TV3, dia kata, lagi bagus. Jadi itu fitnah yang lagi besar kan. Kita tak menyalahkan pakcik tadi, barangkali ilmu pakcik tadi sampai situ kan. Jadi orang-orang yang begini kita kena raikan, mungkin raikan, dan perlulah kepada pemahaman yang baik, supaya mana tidak jadi fitnah. Akhirnya pakcik ni dia kata, saya dulu rajin pergi masjid, sekarang saya tak berani nak pergi masjid. Sebab saya pergi masjid saya takut, dia kata. Pergi masjid asyik masuk neraka je. Dia kata siapa-siapa baca doa, ni contoh. Dia kata siapa-siapa baca doa lepas sembahyang masuk neraka. Saya takutlah nak pergi masjid. Takut masuk neraka, dia kata kan. Dah tua-tua dia nak masuk neraka kan. Dia kata macam tu. Kita kesian kadang-kadang, kesian. Jadi saya pun ceritalah. Lepas tu dia baru faham lah. Begitu saya kata benda ni adalah gini-gini dan sebagainya kan. Mungkin pandangan itu adalah orang-orang yang pandangan yang kita kata keras atau tegas sikit lah. Baguslah macam tu, orang macam tu pun bagus juga. Kenapa dia menjaga supaya agama ni tidak dicemari dengan benda-benda tak baik kan. Bagus juga. Tetapi tengoklah keadaan dan situasi supaya mana dia tidak menjadi macam tadi. Kalau perkara itu bila dibuat ataupun dilaksanakan ataupun diketengahkan, dia tak jadi apa-apa. Masyarakat kat situ boleh terima dengan baik, ataupun masyarakat kat situ rasa benda tu lagi baik, tak apalah. Tapi kalau menyebabkan seorang duduk 5 orang duduk ujung sana, 10 orang ujung sana, jadi masalah kan. Jadi masalah. Sebab bila datang ke masjid ni, kita nak persatuan, maknanya satu imam ataupun seorang berada satu saf, dan semua orang boleh duduk bersama. Kita tak nak jadi datang sembahyang sekali, tapi lepas sembahyang 10 orang kat sana, 10 orang kat sana, dan membincangkan benda-benda yang semacam tadi. Itu kita tak nak. Kenapa? Kekuatan tak ada lah. Sepatutnya sembahyang Jumaat ni kekuatan kan. Lagi ramai kita sembahyang di masjid, di Jumaat ni berjemaah, orang nampak kekuatan kat situ. Tapi kalau macam tadi hal, jadi tak ada kekuatan tu. Orang nampak tak ada kekuatan lah.
Manakala menurut Imam An-Nawawi lagi, hadis tentang talqin yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya adalah lemah. Ini pun pandangan Imam An-Nawawi, dia kata lemah juga hadis tersebut. Hadis tersebut lemah juga. Amalan membaca talqin di kalangan penduduk Syam masih berlaku di zamannya. Bagaimanapun perkara ini juga dikatakan menurut pandangannya adalah pandangan yang lemah juga, hadis-hadis yang lemah juga, berpegang pada hadis-hadis yang lemah. Menurut Syekh Islam Ibn Taymiyah, ini Ibn Taymiyah lah yang mengatakan tidak harus mentalqinkan mayat, kerana dia kata tidak ada hadis ataupun nas yang sahih yang mengatakan berkaitan dengan perkara tersebut. Tak ada satu hadis sahih yang mengatakan tentang harus ataupun sunat ataupun dianjurkan perkara tersebut. Ini pandangan dia lah. Manakala Abu Syamah ni tok guru kepada Imam Nawawi. Tok guru kepada Imam Nawawi, dia mengatakan hukum juga bid'ah. Kerana apa? Kerana tidak ada sandaran hadis yang sahih. Ini pandangan dia lah. Dia berbeza dengan pandangan Imam Nawawi. Daripada anak murid dia. Kita tengok anak murid dengan tok guru, ada pandangan dia berbeza. Jadi kalau kita pun kena ikutlah. Ikut pandangan-pandangan yang mana yang boleh menjadikan kita ni tidak menjadi masalah lah. Kerana apa? Kalau benda-benda yang khilaf atau perselisihan pandangan ulama ini, kita letakkan itu perkara pokok, yang mana kita jadikan itu satu asas untuk kita jadikan orang tu kawan. Contohnya kita nak tengok, aku ni nak berkawan, tengok baca doa ke tak? Oh, baca doa tak boleh. Contoh begitu. Ataupun kita ni jenis yang tak baca doa, kita pun tengok orang baca doa, tak boleh jadi kawan. Itu satu benda yang tak baik lah kan. Kalau kita meletakkan begitu, kerana apa? Kerana benda itu adalah benda yang kita kata benda yang tidak sepatutnya berlaku begitu. Manakala pandangan Syekh Ali Mahfuz, salah seorang ulama Al-Azhar, menjelaskan talqin selepas proses pengembumian adalah sabit, satu melalui asar yang dinakalkan daripada Rashid bin Sa'id. Maknanya ini pandangan seorang ulama Al-Azhar. Dia mengatakan benda itu pun harus kita membaca talqin. Cuma dari segi yang sahih dia adalah talqin sewaktu hendak meninggal. Itu dari dalam hadis sahih ada disebutkan. Cuma bila ada ulama yang melontarkan hadis itu, maka perbincangan di bawah itu dia bincangkan berkenaan dengan perkataan mautakum itu. Adakah mautakum itu di samping kematian ataupun selepas mati? Jadi dia kata ada yang mengatakan di samping kematian, maknanya masa sakaratul maut. Macam kita talqinkan dengan kalimah la ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan harus tadi, yang dia kata sebab mautakum itu adalah maksud dia adalah selepas kematian. Maknanya selepas kematian, dia kata selepas ke bumi lah. Itu pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan hal ini. Bagaimanapun disebutkan Syekh Ali Mahfuz mengatakan bahawa perkara ini tidak disebut oleh kebanyakan ulama-ulama hadis. Dia sebut juga, walaupun dia kata ada hadis-hadis yang berkaitan dengan talqin ini, dia kata tidak ada ulama yang kebanyakan ulama hadis sebut tentang hadis ni.
Kita sambung sikit lagi. Jadi pandangan daripada Ibn Taymiyah ataupun pandangan yang mengatakan bahawa benda ini adalah tidak harus, di antaranya dia sebut beberapa, saya bawa ke sini beberapa sebab. Yang pertamanya dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah adalah dhaif. Itu yang pertama dia kata. Yang keduanya dia kata Haitami, salah seorang daripada perawi hadis tersebut, adalah tidak dikenali. Ini disebut dalam satu kitab, Majmu' Az-Zawaid. Dia kata tidak dikenali siapa perawi ini. Dan yang ketiga dia kata Asim bin Abdullah, seorang yang lemah, dan dari segi periwayatan hadis dia, dan dia kata bila seorang yang lemah, sudah pastilah hadis yang diriwayatkan adalah lemah. Itu pandangan yang menolak perkara tersebutlah. Dan Syekh Ali Mahfuz tadi disambung balik berkenaan dia kata harus, dan juga dia mengatakan harus juga membaca doa meminta keampunan untuk si mati setelah daripada kebumikan. Maknanya minta baca doa lah, baca doa kepada si mati selepas ke bumi. Kita berdoa kepada si mati, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dia dan sebagainya. Ini dalil dia. Dalil dia mengatakan boleh berdoa kepada si mati, ataupun boleh membaca talqin kepada si mati, dengan kata berdoalah di atas selepas penguburan. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayat, baginda berdiri di kubur tersebut sambil bersabda, mohonlah keampunan untuk saudara kamu ini, mohonlah Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan hatinya kerana ia sekarang sedang disoal. Maknanya kita boleh minta doa kepada si mati lah, bila lah bumi kan, sama ada kita nak berdoa secara langsung duduk kat situ berdoa, ataupun kita boleh berdoa di mana-mana lah, di mana-mana, di rumah dan sebagainya. Semua isu ini pun satu masalah juga, satu isu juga yang katakan sampai ke doa kan, sampai ke doa orang yang hidup untuk doakan orang yang mati. Itu perbincangan juga di situ, dan dalam hal ini pelbagai pandangan ulama lah. Bila kita doakan untuk orang yang mati, yang mana orang tu tidak ada kena-mengena dengan kita, dan arti kata lain tak ada hubungan nasab darah lah kan. Kalau yang macam ada nasab macam ayah dan sebagainya, itu tak apalah, sebab ada hadis yang menyebut. Yang ni maknanya kita pergi rumah orang, kemudian kita doakan untuk orang yang keluarga tu, dan kepada si mati itu, adakah sampai doa ataupun amalan kita itu pun menjadi perbincangan ulama juga kan. Yang mengatakan, ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan tak harus dan sebagainya. Jadi sekadar itulah yang dapat dikongsikan dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demi kerana apa perkara ini sering berlaku, dan bila berlaku orang yang menjadi masalahnya adalah orang yang tidak tahu, yang tidak belajar, ataupun yang memang dia tak ambil tahu. Orang yang tahu, dia mungkin dia terima kerana kalau tak buat dia kata mungkin tak apalah kan, dan kalau buat dia kata tak apalah kita buat. Yang menjadi masalahnya orang yang tak tahu apa, dia kata kenapa aku pergi sana buat, pergi kat sini tak buat. Dia pun pening kan, kesian kat dia. Jadi mudah-mudahan perkara ini sedikit sebanyak memberi pendedahan ataupun pandangan-pandangan kepada kita, supaya kita lebih faham ataupun lebih tahulah tentang perkara tersebut. Jadi ada soalan, tanya soalan. Tak apa, soalan bocor pun tak apa kan? Sekarang soalan bocor kan.
Ya. Soalan ada 3. Saya jawab 1 ya dulu. 2 saya jawab akan datang. Ya. Soalan pertama dari segi pandangan orang-orang asing lah, kan? Pandangan bangsa asing tentang Islam ni. Maknanya Islam ni tak ada satu stand, kan? Maknanya ada yang kata gini, ada yang kata begitu, gitu. Sebenarnya dari segi akademiknya, sebenarnya perkara ni bagus. Dari segi akademiknya dia disebut pencambahan ilmu. Maknanya luas ilmu tu, kan? Kalau orang tu orang akademik, dia akan faham. Kalau orang tu orang yang selain daripada akademik, dia mungkin akan nilai yang tadilah, yang negatif. Tapi kalau orang yang akademik, dia akan nilai bahawa benda tu adalah bagus. Sebab kalau banyak ada kata begitu, kata gini tu, itu dinamakan pencambahan ilmu lah, dari segi akademiknya, kan? Cuma dari segi mungkin orang tu dia tidak akademik punya line, mungkin dia kata, oh macam mana ni, kan? Tak satu benda yang putus. Dia nampak begitulah. Tapi kalau dari akademik, lagi banyak pandangan itu lagi bagus. Kerana maknanya luasnya ilmu tu, kan? Perkembangan ilmu tu memang bagus bila banyak pandangan. Itu dari segi jawapan saya lah. Kalau dia kata orang tanya begitu, maknanya kita jawab begitulah, kan? Sebab lagi banyak tu lagi bagus sebenarnya. Sebab lagi luas, kan? Satu masalah ada 10 pandangan, bagus lah. Dan bila banyak tu kita boleh menilai pandangan-pandangan tersebut berdasarkan dia punya dalil dan juga hujah-hujah dia. Kalau bagi satu masalah, satu pandangan, tak adalah. Makan nasi pakai tangan, habis, full stop, kan? Tapi bila dibincangkan macam ni, boleh tak pakai sudu? Kan, contohnya, boleh tak pakai chopstick? Mana pencambahan di situ, kan? Dibolehkan selagi mana apa yang dibolehkan, kenapa dibolehkan. Tapi kalau makan tangan juga tak kira, maknanya habislah, ilmu kita mati di situ lah, kan? Wallahu alam. Yang 2 lagi saya akan jawab kemudian lah. Sebab dah isyak, insyaAllah lewat. Kita akan jawab pada akan datang, insyaAllah. Ingatkan saya, kalau saya lupa ingatkan saya, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا